Hello, selamat tengah hari semua. Hari ni saya ada kawan baru. Kawan baru buat live dengan saya hari ni. Mereka adalah profesional dalam TSI ni. Tim profesional TSI. Hari ni datang buat live dengan saya. Kita ada topik isu nak berkongsi dengan semua kawan-kawan. Isu apa hari ni? Jom kita dengar dulu. Suruh tolong perkenalkan diri. Mr. Yu Duduk kat mana? Duduk kat Wakabaru. Wakabaru. Kan ni? Saya Miss Lu, duduk kat Kelantan. Duduk kat Kelantan. Okey, kita semua kat Kelantan. Okey, kawan-kawan semua, harap-harap semua tengah makan tengah hari. Okey, tengah makan tengah hari sambil melayan live kita. Sebab hari ni kita ada apa orang kata, maklumat ataupun ilmu lah nak berkongsi dengan kawan-kawan semua. Jadi baru-baru ni kita Kelantan kan baru habis banjir, orang kata isu banjir, hujan. Jadi banyak sangat customer Yvonne datang bagi tahu kat Yvonne rumah dia bocor dan habis rosak ceiling, rabuk semua. Jadi benda ni menjadi masalah dekat dia orang. Jadi Yvonne pun rasa macam susah juga kan kita nak cakap satu-satu. Jadi hari ni kita buat FB live bagi semua kawan-kawan tahu macam mana punca rumah kita boleh bocor ni. Dia asal usul punca dia apa. Jadi tengoklah dua orang pro ni, siapa yang nak berkongsi bagi tahu. Biasanya kat rumah boleh bocor tu dia datang daripada masalah apa? Silakan. Okay, Miss Lu dulu. Ya. Apa dia? Biasa mula-mula punca rumah kita boleh bocor tu sebab apa? Sebab kebanyakan kalau kita cakap kat car wash area, kalau car wash area biasanya kalau sebab dia external kan, kena cuaca panas dengan sejuk. Biasa kita kena guna waterproof yang untuk khas untuk luar. Tetapi kebanyakan dia guna kat waterproof yang dalam rumah ke luar rumah. Jadi waterproof tu dia sebab kena panas, cuaca panas, sejuk, dia akan jadi crack, maknanya akan bermasalah jadi bocor kat slab tu. Okey, kawan-kawan yang join live ni, kalau suara kita tak dengar ke, tak clear ke apa, boleh je tinggalkan komen bagi tahu sebab hari ni kita nak kongsi, nak pastikan semua kawan-kawan dengar. Okey, jadi macam yang isu pertama, punca pertama yang Miss Lu share tadi, dia cakap sebab salah guna produk. Di mana waterproofing kita ada yang untuk luar dan juga yang untuk dalam. Tapi ada je customer ataupun tukang lah mungkin dia tak tahu dia ada dua jenis, jadi dia tersalah guna yang dalam di luar juga. Luar kita ada panas, hujan panas, jadi benda tu jadi tak tahan. Okey, biasanya bila tak tahan ni dia jadi macam mana Miss Lu? Ikut pengalaman Miss Lu yang selalu pergi buat site visit. Kalau dia lepas bocor, dia akan mengalami macam kalau kat bawah shieling tu, plaster shieling, dia akan jadi bodoh lah, jadi pulak ke warna hitam ke. So you kena repair kat atas dulu. Lepas tu kalau waterproof yang luar, dia letak kat waterproof dalam dia letak kat luar. Bila jemur matahari hari, dia akan crack. Bila dia crack, dia akan terus ke dalam slab. That's why dia akan bocor kat bawah. Kita ada gambar Mr. You nak tunjuk, boleh nampak tak? Mungkin tak clear sangat tapi kita akan share dalam FB. Nampak tak ceiling dia tu? Aduh, dahsyat sangat. Huduh. Orang kata huduh. Sakit mata memandang. Okey. Jadi itu terjadi apabila dia salah guna produk. Dia tak buat waterproofing. Yang tadi tu dia tak buat waterproofing Okey. Jadi biasanya macam punca kedua pula. Biasa dia menyebabkan kebocoran rumah tu apa? Cara nak dia mixing. Dia mixing tu kebanyakan tukang kan. Kita kata tukang, biasa dia tak guna mixers. Bagi mixing dia guna macam ambil satu batang kayu saja dipucar sendiri. That's why itu waterproof dia tak akan rata. Bila tak rata, bila you apply pun dia tak akan jadi waterproof lah. Salah apply. Maknanya punca kedua tu macam kita bila orang kata apa, orang kata cakap pucar. Cara pucar tu tak betul. Ya, betul. Jadi cara pucar tu tak betul, tak ikut cara betul kak. Dia tak rata molek. Ya. Okey, saya pun pada kacang Kelantan kak. Okey, biasanya kita teruskan untuk punca ketiga pula. Macam Miss Lu bagi tahu tadi, apabila kita lepas waterproofing, bila kita siap je waterproofing, kita tunggu tempoh yang lama sangat untuk pergi cat.
Untuk waterproof, lepas kita apply waterproof, kemungkinan dalam 2 hari kita kena render balik. Sebab kalau kita tertinggal lama, bila panas sejuk, waterproof tu dia akan crack. Sepatutnya waterproof tu sebab dia kena tutup dengan, dia kena cover daripada render. Tak boleh expose macam tu. Kalau nak expose punya waterproof, dia ada material lain pula. Maknanya bila kita habis waterproof tu, kita kena dalam masa berapa hari terus kena render? Biasa kita dalam 2 atau 3 hari memang terus boleh render lah. Jadi punca yang ketiga macam Miss Lu bagi tahu tadi, bila kita dah waterproof, kita tunggu masa lama sangat nak render. Jadi benda tu dia akan memberi kesan juga ketahanan waterproof kita. Jadi dia sarankan 2 hingga 3 hari selepas waterproof kena terus render terus render. Lepas tu yang keempat pula, macam biasa bila lepas waterproof, orang-orang tukang kan, dia akan melakukan kerja gaul simen pula dekat atas slab tu. Yang tu kebanyakan dia lepas tukang kan, dia yang tak tahu dia akan merosakkan waterproof. Itu dia bila dia nak render, dia akan grout semi atas waterproof tu. You kena lapik satu plywood untuk kucak ke atas. Untuk mengelakkan merosakkan waterproof yang you sudah dipasang. Boleh Suki nak tanya apa type je komen tu, nanti kita reply lepas ni. Jadi macam Miss Lu bagi tahu, apabila kita dah siap waterproofing slab tingkat atas kita tu, kita janganlah bagi tukang kerja tu pergi gaul pula simen, buat pula kerja-kerja yang menggunakan siko tu dekat atas lantai tu. Rosaklah pula waterproof yang mahal-mahal tu. Jadi jangan amalkanlah buat macam tu. Lepas tu macam sebab yang kelima pula, ada Miss Lu bagi tahu macam biasa bila kita dah siap waterproofing kan, kita nak pasang aircon ke, kita nak pasang wall plug apa-apa ke, janganlah pula lepas dah tebuk lubang tu tinggal je macam tu. Yang tu macam mana pula? Kalau biasanya tukangnya dia nak pasang ikutlah hand railing ke, nak pasang aircon ke, dia akan drill fastener kat paku ke screw kat atas lantai. Bila you screw tu, you tak back balik waterproof tu, lama-lama tempat yang tu akan bocor, akan jadi tempat nyakit kat tempat lain. Sebab lubang tu dia cari air tu, dia cari lubang yang boleh mengalir kat tempat yang boleh keluar bocor. Macam kita kena ingat, biasanya apabila kita dah drill ke, kita dah korek lubang ke dekat mana-mana area waterproof dah siap tu kan, kena pastikan bagi tahu balik tukang ataupun kita orang ke yang tolong buatkan waterproofing untuk anda semua tu, supaya kita pergi tampal balik ataupun top up balik tempat yang korek tu, supaya kita punya waterproof tu kemas, boleh tahan lama sebelum render lah. Jadi seterusnya kita ada juga punca macam toilet punya piping belum siap install, tapi dah pergi hack dinding ke macam mana Mr. Eddie? Tandas. Okay. Piping dia Lepas waterproof dia pergi hack. Biasa after waterproof dia kena patching dengan itu dia punya plastik pipe dia. Sebab pipe dia memang tak akan takkan dekat sekali dengan konkrit punya. So apabila kita situ, dia punya lubang situ, dia memang ada lubang. So kita kena guna mapai patch 218, patch dia buat bagi dia angle filler. Okey, maknanya yang ni macam biasanya dekat area kita sambung piping kan, macam kat tandas ke apa kan, untuk bagi keluar bau ada juga yang untuk tu kan, yang piping, asalkan ada area lah yang kita ada buat piping hack ke apa ke, kita ada satu produk yang macam untuk touch balik area dia supaya waterproofing dia okey. Jadi macam kita ada seorang kawan yang tanya dalam live ni kan, Suki dia cakap dekat rumah memang ada tukang datang buat banyak kali tapi air tetap masuk ikut ceiling dia. So nanti kita akan minta tim kita pergi tengok punca dia di mana. Lepas tu kita akan bagi tahu balik. Kita akan contact. So kita tolong tinggalkan nombor handphone okey. Jadi untuk semua kawan-kawan yang join live hari ni kan, kita dah tahu serba sedikit masalah-masalah punca kebocoran rumah kita. Tak kira lah rumah sekarang kan banyak design yang pakai slab kan, jarang yang nak pakai atap apa semua. Nak pakai design slab ni cantik, tapi dia ada dia punya
apa orang kata, risiko dia. Risiko di mana waterproofing kita pakai kalau tak elok ke ada kekurangan, maka menjadi masalah untuk kita untuk jangka masa yang panjang lah. Jadi rumah cantik pun asyik bocor, sakit kepala juga. Betul tak? Jadi lepas ni kita akan buat lagi live dengan team waterproofing kita 2 orang ni. Kita akan berkongsi pula macam mana nak selesaikan masalah menggunakan produk-produk yang kami ada, sebab diorang dah pergi tolong selesaikan banyak dah masalah customer. Biasa yang paling jauh sampai mana? Terengganu pun ada. Terengganu kita orang dah sampai. Jadi kebanyakan punca diorang pun datang daripada beberapa isu yang kami kongsi tadilah. Lebih kurang masalah macam tu je. Ada apa-apa Eddie nak tambah tak? Ada, sementara tak ada lah. Tak adalah Tak apa, nanti kita akan berkongsi, kita buat live lagi. So sekian sahaja dari kami. Terima kasih semua. Jom kita cakap bye-bye. Okay. Bye.